Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama-samalah kita memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan kurnia-Nya. Yang paling besar sekali ialah nikmat keislaman, nikmat keimanan yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Allah Taala bagi kepada kita peluang lagi satu nikmat, ya, untuk menjaga keimanan dan keislaman kita. Seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan kita yang ada nikmat iman, ada nikmat Islam, bukan semua mempunyai peluang yang sama untuk menjaga keimanan, untuk menjaga keislaman. Tapi alhamdulillah, kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara pilihan-pilihannya supaya dapat menjaga keimanan kita, supaya dapat menjaga keislaman kita. Agama Islam ini ialah agama pilihan Allah. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Tuhan sendiri dah bagi satu cop mohon. Sesungguhnya agama di sisi Allah ni Islam. Dan kita ini menganut agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain daripada Adam alaihissalam sampailah Nabi SAW, semua agamanya ialah agama Islam pada hakikatnya. Umat-umat terdahulu telah pun dipesankan tentang kedatangan Nabi SAW. Tidak ada seorang Nabi pun yang tidak dititipkan pengetahuan tentang Nabi SAW yang akan bangkit sebagai Nabi akhir zaman, yang akan menjadi penutup kepada segala Nabi dan Rasul. Mengikut riwayatnya, bahawa Nabi yang Allah Ta'ala utus ke dunia ini ialah seramai 124,000, dan 313 orang daripadanya adalah Rasul. Nabi SAW ini telah diterangkan segala sifatnya, di mana ia akan dilahirkan, di mana dia akan berpindah. Semua telah diceritakan dengan lengkap dalam kitab-kitab yang terdahulu. Kita boleh lihat dalam sejarah bagaimana umat-umat terdahulu mengenali Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menerima wahyunya yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi SAW dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah, seorang ahli Injil, seorang penganut agama Kristian. Dia kaki baca kitab. Dan dia kata kepada Nabi SAW, kalaulah ketika kamu dimusuhi, ditentang oleh kaum, nescaya kalau aku masih hidup, aku akan bantu. Dan Nabi kata, Nabi tanya dia, adakah aku akan ditentang, akan dibantah oleh kaumku? Dia kata, tidak ada seorang pun yang didatangi namus, iaitu malaikat Jibril, melainkan dia akan ditentang oleh kaumnya. Dan mengikut sejarah, 91 hari selepas itu Waraqah wafat. Daripada mana Waraqah tahu? Waraqah tahu daripada catatan di dalam kitab-kitab terdahulu. Begitupun Nabi SAW diceritakan, diketahui secara umum oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Ketika orang-orang Yahudinya pada awal sejarah
Mereka telah mendahului bangsa Arab dari Yaman, yang kita ketahui mereka itu ialah Aus dan Khazraj, yang dalam sejarahnya dikenali sebagai Ansar. Telah menduduki Madinah jauh lebih awal, 600 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW. Kenapa ahli sejarah kata Yahudi pergi duduk Madinah? Kerana mereka melihat di dalam catatan agama mereka, kitab mereka, Nabi itu dilahir di Mekah dan akan berpindah ke Madinah. Dan mereka mempunyai cita-cita dan harapan, mereka mempersiapkan keturunan mereka di Madinah lebih awal, dengan harapan bila datang Nabi SAW, mereka lah yang akan menjadi pendamping, penolong, pembela kepada Nabi itu. Orang-orang Aus, orang-orang Khazraj, mereka pergi ke Madinah tidak ada tujuan untuk menyambut kedatangan Nabi SAW. Mereka berpindah daripada Yaman kerana pecahnya ampangan Ma'arif. Kerana banjirnya sampai ke Makkah, maka mereka naik terus ke utara sehinggalah mereka tiba di Madinah. Dan kerana Yahudi lebih awal datang di Madinah, tanah-tanah yang pamah, tanah-tanah yang subur, semua dimiliki oleh Yahudi. Dan mereka yang datang kemudian dari Aus dan Khazraj memiliki tanah-tanah yang kurang pamah. Menjalani kehidupan, mencari nafkah kehidupan, mereka mengambil upah dengan orang-orang Yahudi, ya, menjaga ladang-ladang orang Yahudi. Semasa mereka menjaga ladang orang-orang Yahudi, mereka mendapat pengetahuan dari cakap sembang orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh mereka. Kerana tokoh mereka pun ada juga ahli kitab yang pandai baca kitab, dah bertaraf. Padri, pendeta. Mereka meriwayatkan bahawa nantinya Nabi Muhammad SAW akan lahir dan dia akan menjadi pemimpin besar, dan mereka akan bersama dengan Nabi Muhammad, dan mereka juga turut menjadi pemimpin kepada masyarakat Arab. Bila berlaku pada tahun Nabi SAW sudah dewasa, sudah jadi Nabi, orang-orang Yahudi di Madinah masih bercakap dengan nada yang sama seperti keadaan kita hari ini yang selalu bercakap tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi yang dijanjikan akan dilahirkan menjelang hari kiamat. Macam itulah mereka kalau berjumpa, mereka berbincang tentang agama, keluarlah cerita tentang Nabi SAW. Macam kita kalau sembang, keluarlah cerita Imam Mahdi. Pada tahun Nabi sudah menjadi Nabi, orang-orang Yahudi bercakap dengan orang-orang Yahudi di Madinah yang dicuri dengar oleh orang-orang Aus dan Khazraj. Mereka menyebut nama Nabi Muhammad dengan jelas. Sehingga orang Aus dan Khazraj ini bila musim haji, mereka pergi ke Mekah dan mereka siasat, betul ke ada orang nama Muhammad dan mengaku-ngaku jadi Nabi? Ternyata ada seorang pemuda yang mengaku Nabi dan namanya Muhammad. Dan mereka dibawa oleh Abu Dzar Al-Ghifari berjumpa Nabi SAW di rumah Al-Arqam. Dan dikatakan mereka telah beriman kepada Rasulullah seramai 12 orang. Dan berlakulah perjanjian Aqabah pertama. Lihatlah, begitu orang-orang Yahudi mempersiapkan diri untuk beriman kepada Nabi SAW, tapi pada akhir kita nampak mereka tidak berjaya untuk beriman kepada Nabi yang mereka sedang tunggu.
Kalau kita lihat kembali pada sejarah pada ketika berlaku peperangan Fijar, Nabi SAW di kala itu dikatakan berumur 17 tahun ataupun berumur 18 tahun. Dan baginda Nabi SAW ada di dalam peperangan Fijar itu. Tolong ulu anak panah kepada bapa saudara. Apabila orang-orang Yahudi kalah pada tangan orang Quraisy, mereka membawa cerita. Mereka tak kisah atas kekalahan itu kerana Nabi yang dijanjikan itu sudah dekat untuk dilahirkan, sudah dekat untuk menjelma menjadi seorang Nabi, dan mereka akan bersama dengan Nabi itu. Dan di kala itu mereka bukan saja akan menguasai Arab, malah mereka juga akan menguasai seluruh dunia. Mereka bangga kerana Muhammad akan menjadi ketuanan kepada mereka. Tapi sayang, apabila Nabi SAW mencukupi umur 40 tahun, keluar mendakwa menjadi Nabi, patutnya orang Yahudi, orang Nasara, mereka lah orang yang pertama beriman kepada Nabi SAW. Sedangkan Allah telah memberi pesanan, memberi wasiat kepada orang Yahudi, kepada orang Nasara. Wala takunu awwal kafirin bih. Janganlah kamu pertama-tama jadi kafir kepada Muhammad. Tapi itulah yang terjadi. Mereka lah orang yang pertama menentang Nabi SAW. Orang kafir musyrik di Mekah, tak peliklah mereka ni kita nak ubah tradisi sembah tokong. Mereka tak biasa dengan agama tauhid. Kalau ada pun mereka sebilangan kecil kerana mengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pun sudah tergelincir. Buktinya apabila melakukan amalan haji, ketika mereka tawaf di Makkah, tawaf di Kaabah, mereka bertelanjang bulat. Maknanya mereka sudah tergelincir daripada faham yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka juga telah mendewakan seramai 360 jenama berhala yang bergantung, yang diletakkan di dalam Kaabah dan persekitarannya. Begitu jauh terpesong, sehingga diriwayatkan Abdul Muttalib ketika dia menggali semula sumur atau telaga Zam-Zam, dia dipelekehkan oleh orang-orang Arab sezaman dengan dia, sehingga dia bernazar kalau dia ada anak lebih pada 10 orang, dia akan korbankan salah seorang daripadanya untuk dewa yang menjaga Kaabah. Dan akhirnya dia mendapat anak lebih daripada 10 orang. Maka dia bawa pisau nak sembelih. Masa tu undian telah dibuat, jatuh kepada Abdullah. Orang Arab semua tak bagi. Bagi cadangan kat dia, tak usahlah sembelih. Engkau tu tok ketua. Engkau ketua kami. Kalau kamu mula sembelih satu anak di sini, nanti akan jadi sunnah. Semua orang pun akan ikut jejak kamu, pakat lawan sembelih kat sini. Kita kena cari orang yang tahu, orang yang pandai. Tengok macam mana nak menyelesaikan masalah. Mereka pergi perkampungan Taimiyah dan mereka jumpa satu orang bomo, dan bomo itu nasihatkan, buatlah undian. Tambahlah setiap kali undian kalau jatuh kepada Muhammad, jatuh kepada Abdullah, tambahlah 10 ekor unta. Sehinggalah 7 kali undi ditambah menjadi 70 ekor unta, barulah jatuh kepada Abdullah. Tengok bagaimana mereka sudah terseleweng daripada ajaran Nabi Ibrahim. Ada rasa sedikit terkelumit tauhid, tapi tergelincir kerana pendewaan kepada
berhala-berhala. Itu sebab Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad di Mekah supaya mengembalikan rasa tauhid mereka, memurnikan tauhid mereka. Dan Rasulullah sangat-sangat berharap orang Yahudi dan Nasara menjadi pembantunya. Tapi begitulah, sejarah telah membuktikan mereka tidak beriman. Hanya sedikit dari kalangan Yahudi yang beriman. Tapi orang-orang Nasara boleh dikatakan banyak kerana hati mereka terlembut. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, mereka kenal Nabi SAW sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Di dalam kitab yang mereka namakan Bible, ya, mereka kata Bible, setengahnya memanggilnya Injil, ya, yang telah dirubah. Di antara ayat yang disebut di dalam Bible, Nabi Isa berkata kepada umatnya ketika itu, aku kena pergi kepada Tuhan Bapa. Jika aku tidak pergi, nescaya Paraklet tidak datang. Paraklet itu bukan bahasa Arab. Paraklet itu ialah bahasa Perancis. Dulu agama langit yang datang sebelum Nabi SAW, majoritinya diturun di dalam bahasa Ibrani. Termasuklah agama Nasara, Injil di dalam bahasa Ibrani. Tetapi orang-orang Arab menterjemahkan Injil bukan daripada bahasa Ibrani. Mereka telah menterjemahkan Injil daripada bahasa Perancis. Sebab perkataan Paraklet itu berjangkit masuk dalam naskah Arab. Disebut Paraklet juga di dalam naskah Arab. Apa makna Paraklet itu? Paraklet itu dalam bahasa Perancis yang ditukar di dalam bahasa orang putih, Inggeris, comfort. Ditukar dalam terjemahan Melayu, penghibur. Kerana mereka nak lari daripada makna Nabi Muhammad SAW. Tapi pakar bahasa Perancis bercakap dengan orang yang mengaji Perancis, dia pun ada PhD bahasa Perancis, dan profesor Perancis itu pun ada bahasa Arab, dan dia juga profesor bahasa Arab. Bila mereka bertukar fikiran, Syekh Arab tanya Syekh Perancis, apa makna Paraklet? Akhirnya dia kata, Paraklet itu kalau dalam bahasa kamu Ahmad atau Muhammad. Maknanya kalau ayat tadi dibaca, aku mesti pergi kepada Tuhan Bapa, jika aku tidak pergi, nescaya Muhammad tidak datang. Kalau kita padan kepada keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, jadi macam ni. Nabi Isa bagi tahu kepada umat dia, aku mesti dinaikkan ke langit, dan jika aku tidak naik, maka Muhammad tidak didatangkan. Tapi ayat Bible tentulah ada unsur-unsur syirik. Ya, kerana mereka menamakan Allah itu Tuhan Bapa. Sekalipun mereka cuba berselindung, hakikatnya jelas nampak, kelihatan. Agama yang lebih tua daripada Nasara dan Yahudi, agama Hindu, kitab mereka juga banyak menceritakan tentang Nabi SAW. Contohnya di dalam kitab mereka disebut Narasangsa itu dilahirkan pada 12 hari bulan kaumnya. Pada ayat lain disebut dilahirkan di sebuah kota Sambal. Pada ayat lain disebut di kota Sambal itu terdapat satu rumah tua
yang 4 sempadannya jika diukur tidak mempunyai ukuran yang sama, akan berbeza. "12 hari bulan kaumnya." Orang Arab sejak zaman Nabi Ismail alaihi salam memang sudah menggunakan takwim Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Itu adalah bulan kaumnya. Maknanya 12 hari bulan Rabiul Awal itu ialah 12 hari bulan kaumnya. Kota Sambal itu ialah kota Mekah. Kerana apabila ahli-ahli arkeologi mencari rumah-rumah yang paling tua di dunia, yang ada bangunan tua yang berbentuk kubus dan diukur sempadannya yang tidak sama ke-4 sempadan, hanya terbukti Kaabah. Maknanya kota Sambal yang dimaksud dalam kitab mereka ialah Makkah, dan rumah yang dimaksudkan itu ialah Kaabah. Ada di antara para Sami di India, Sami Hindu di India, declare Kaabah itu ialah rumah dewa mereka yang paling tua. Tapi kita mazhab Syafi'i menganggap Yahudi dengan Nasara saja ahli kitab, dan tidak menganggap Hindu sebagai ahli kitab. Kerana walaupun orang Yahudi dan Nasara itu tergelincir musyrik kerana menganggap Isa itu dah jadi Tuhan, Yahudi menganggap Uzair anak Allah, sebagaimana Nasara menganggap Isa anak Allah, tapi mereka masih lagi menyebut Allah. Masih lagi ada sebutan malaikat, masih ada lagi sebutan syurga. Nilai agama itu masih banyak lagi. Sebab itu Allah Ta'ala bagi penghormatan kepada mereka, disebut mereka kafir ahli kitab. Tapi Hindu tenggelam gaib habis sampai tak nampak warna. Malaikat pun jadi dewa, Tuhan pun jadi dewa, jadi sementara habis semua. Maka mazhab Syafi'i tidak menganggap Hindu sebagai ahli kitab. Berlainan dengan mazhab Malik, berlainan dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menganggap Hindu adalah sebahagian daripada ahli kitab. Sebab kalau kita pergi makan kedai India yang Muslim, jangan kita terkejut pula ada titik dai itu tukang masak di belakang. Sebab sebahagian mereka mengikut pada pandangan Imam Hanafi bahawa Hindu adalah ahli kitab. Kita Syafi'i tidak menganggap Hindu sebagai ahli kitab. Kita ahli kitab dua saja, Yahudi dan Nasara. Di dalam kitab Hindu juga disebut Narasangsa ini diberi satu kenderaan yang cukup pantas, dan dia pergi menghadap Tuhannya di langit. Kalau kita kaji secara global lah, mana ada pemimpin besar dunia beranak pada 12 bulan? Hanya Muhammad saja. Mana ada orang lain yang besar beranak 12 bulan? Lepas tu orang-orang yang mengaku jadi Nabi, orang yang membawa ajaran agama, siapakah yang declare naik ke langit menghadap Tuhan? Hanya seorang saja, Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nun, agama Hindu 1500 tahun lebih tua daripada agama Yahudi. Agama Yahudi 1200 tahun lebih tua daripada agama Nasara. Agama Nasara lebih tua daripada agama Islam 600 tahun. Semuanya menceritakan tentang Nabi SAW. Sehingga sekarang orang-orang Hindu menanti-nanti kal kiamatan.
iaitu Nabi akhir zaman. Tapi kerana mereka tak mengaku Nabi SAW, sampai bila mereka nak jumpa? Kalau mereka mengaku, mereka sudah jumpa. Tapi tak mengaku, tak jumpa. Kerana apa jadi semua ni? Kerana manusia ini sejak azali mereka ini sudah tertanam di dalam diri mereka fanatik kepada kepahaman yang sedia ada. Nak dapat ajaran baru cukup susah nak terima. Dia tak kisah. Yang dulu tu betul tak betul dia tak kira. Dia janji tak boleh lawan nenek moyang. Itulah masalah. Dan itulah yang berlaku. Dan itulah yang dijawab oleh Abu Talib. Apabila Rasulullah kata kepada dia, pakcik, katalah la ilaha illallah. Boleh menjadi alasan pada aku di hadapan Allah nak minta maaf, nak minta ampun untuk engkau. Tapi apa kata Abu Talib? Apa kata Abu Talib? Bukan aku susah sangat nak kata la ilaha illallah, tapi aku tidak mahu nanti aku dikatakan oleh orang-orang Arab Abu Talib pengecut, meninggalkan agamanya. Pasal apa? Ketika Nabi menyeru dia pasangan akhir, dia nak menghambur apa yang akhir, ujung kepala dia ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Susah. Dia seru pada Islam, Abu Lahab dengan Abu Jahal mencengkel kat situ. Jangan kau tukar agama nenek moyangmu, Abu Talib. Apakah Abu Talib tidak tahu agama Nabi Muhammad itu benar? Tahu. Tapi kenapa dia tidak memeluk agama Islam? Karena terhalang. Apa yang halang? Masyarakatnya. Apa yang halang? Kebudayaannya. Kita selalu dengar guru-guru, ustaz-ustaz, ya, kita baru saja keluar 5 hari daripada bulan Rabiul Awal, itu hari bulan Maulud. Ustaz-ustaz cerita, tuk-tuk pun cerita. Abu Talib ketika Nabi SAW berumur 9 tahun atau 12 tahun, dia bawa Nabi Muhammad yang kecil ini pergi berniaga di Syria, Syam. Dulu Syam, sekarang Syria. Bahira telah membuat makan jamu dia punya rombongan. Bahira bagi tahu ini Muhammad adalah pemimpin besar. Dia Nabi akhir zaman. Dia suruh Abu Talib bawa balik. Dia seduk gaduh berniaga nak berlaku, habis tak bayar, bawa balik. Kata dia kalau jumpa dengan orang Yahudi, mereka akan keronyok atau mereka akan bunuh. Mana mungkin Abdul Muttalib, mana mungkin Abu Talib tak tahu Nabi Muhammad itu Nabi. Dia sudah dimaklum, sudah diberitahu oleh Bahira. Tapi macam itulah. Apabila kita ada penghalang, yang menghalangnya tu dinding-dinding tu antaranya ialah pangkat kita. Yang jadi dinding, jadi penghalang tu antara lainnya ialah kebudayaan kita, kefahaman lama kita. Keadaan itu akan menyelubungi semua manusia di semua zaman. Sebab itu kita kena study, ngaji, cari kebenaran dengan fakta, cari kebenaran dengan ilmu, bukan dengan ikutan-ikutan kosong, agak-agak, duga-dugaan semata. Kalau duga-dugaan semata, agak-agak saja, mana mungkin benar? Mereka tidak terima tu bukan kerana mereka tidak tahu.
Terutama sekali orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka tidak terima bukan kerana tidak tahu, tapi kerana sombong, kerana dengki mereka kepada jalur keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunan mereka dari asal sudah dengki, dan mereka menyalin kedengkian itu sampailah akhir zaman. Ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim sembelih anaknya yang tunggal. Kalau tunggal mestilah Ismail. Tapi dalam Bible menyebut Tuhan menyuruh Ibrahim, sembelihlah anakmu yang tunggal itu, Ishak. Maknanya Ishak itu ialah tambahan mereka sendiri. Itulah Tuhan marah orang Yahudi sehingga dirakamkan dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Orang Yahudi suka ubah ayat Tuhan, hak lain jadi hak lain. Kemudian dia kata ni daripada Allah. Umur Nabi Ibrahim mendapat anak yang bernama Ismail ketika berumur 100 tahun. Dia mendapat anak yang bernama Ishak ketika berumur 116 tahun atau 114 tahun. Maknanya beza umur Nabi Ishak dengan Nabi Ismail 14 tahun atau 16 tahun. Besar lah. Sebab itu kalau dikata tunggal, tak boleh nak selisih. Yang tunggal tu mesti Ismail. Beza tu 16 tahun. Lama. Tapi itulah, kedengkian menyebabkan kebenaran itu tertutup. Sombong, menolak kebenaran, juga menyebabkan kebenaran itu tertutup. Bible dalam terjemahan Inggeris dia sebut Nabi akhir zaman akan lahir dari keturunan Nabi Ismail. Disebut your brother, saudara kamu. Kalau daripada mereka Ishak. Kalau saudara kamu maknanya Ismail. Sebab Ismail dan Ishak dua beradik. Tapi mereka tidak boleh terima hakikat. Sampai sekarang ni pun begitulah. Mereka menunggu-nunggu Muhammad daripada keturunan Bani Israel. Alasan Yahudi untuk tidak mau beriman kepada Nabi SAW kerana bukan dari Bani Israel. Tapi kalau kita tengok dalam sejarah, sebenarnya Yahudi ni jahat. Bukan dia kata pasal Bani Israel saja. Berapa orang, berapa banyak Nabi Bani Israel yang mereka bunuh. Nabi Zakaria, mereka bunuh. Nabi Yahya, ya mereka bunuh. Nabi Jeremia, insya-Allah, mereka kurung Nabi Jeremia di bawah kolong, di bawah istana, tak bagi makan. Sedangkan itulah Nabi-Nabi Bani Israel. Jadi guna bukan daripada keturunan Bani Israel yang mereka tak boleh bantu. Bahasa saja. Sebenarnya mereka itu memang kufur, kafir. Dan mereka melanggar firman Tuhan, wala takunu awal kafirin bih. Dan jangan kamu menjadi orang yang pertama-tama kafir kepada Nabi SAW. Tapi orang Yahudi ni apa dia nak heran? Nabi dia tengah hidup pun dia ubah perkataan. Jangan kata Nabi dah mati. Ketika mereka terkepung di padang teh dan mereka dibenarkan masuk dalam Baitul Maqdis, Nabi kata apa? Kamu sekarang boleh masuk kota Maqdis, tapi bila masuk kamu naklah bersujud. Tapi sebahagian mereka apa kata? Kamu sekarang boleh masuk dalam kota Maqdis, Baitul Maqdis, Jerusalem, tapi kamu masuk
dalam keadaan berokok, jalan ghostan, jalan belakang, jalan mundur. Jauh tajuk. Ada satu puak lagi pula kata kamu boleh masuk, tapi kamu masuk dengan cara mengesot. Lagi kalut. Mengesot bila nak sampai ke Jerusalem. Tapi itulah kecenderungan untuk merubah tahrif, merubah kalimat Allah, itu sudah sebati dengan orang-orang Yahudi. Sekarang kita mungkin bertuah kerana ada terjemahan Google. Terjemahan Google ni terjemahan mesin, bukan terjemahan orang. Jadi mesin ni dia tak apa cerdik sikit nak menipu, kecuali kalau dia diprogramkan menipu. Jadi pada perkataan yang menyebut Muhammad di dalam kitab Taurat atau kitab Injil, kalau kita Google terjemahan dia akan terjemah Muhammad juga. Dia tak akan terjemah macam mereka terjemah penghibur lah, apa nama, para klan ke, tak. Dia akan terjemah Muhammad juga. Tapi kita pun bukan kaki piruk cari terjemah tu. Oleh itu kita naklah banyak-banyak bersyukur. Kerana kita ni, bangsa kita ni bukanlah bangsa yang datang untuk tunggu Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah Tuhan pilih bangsa kita ni, datang-datangnya duduk di Nusantara, majoriti kita telah mengambil Islam sebagai agama anutan. Dan Rasulullah cukup bangga dengan puak-puak kita. Rasulullah bangga. Dia ulama-ulama dulu dia sebut orang-orang Melayu ni malau, orang-orang yang pertama masuk Islam. Kalau mengikut susur galut di dalam keturunan, sebahagian ulama tarikh mengatakan orang Melayu ni keturunan Nabi Ibrahim juga, tetapi melalui isterinya yang ketiga, iaitulah Khaturah. Khaturah ada anak 6 orang, ya, 6 orang, dan satu daripada anak itu bernama Jawa bin Ibrahim. Dan Jawa Ibrahim itulah menjadi tonggak kepada orang-orang Melayu, mengikut cerita sejarah itulah. Tapi yang sejarah tu masih dalam selimut taraf hipotesis. Tak banyak orang tahu, tak banyak orang sokong. Kita menceritinya mengetahui Nabi Ibrahimnya ada isteri 2. Sarah, ibunya Ishak, Hajar, ibunya Ismail alaihissalam. Rupanya mengikut sejarah yang ditulis oleh Ibnu Asir, Nabi Ibrahim ada isteri 4. Yang ketiga itu ialah Keturah, dan yang keempat itu ialah Hajun. Besar juga kitab tu. Mungkin belum ada terjemah lagi kot, masih dalam naskah Arab. Majoriti umat Islam menyatahu Nabi Ibrahim mempunyai 2 isteri. Nah sekarang ni banyak ahli-ahli yang mengkaji sejarah dan mereka membuat doktorat, PhD lah, doktorat tu buat PhD dan kajian sejarah. Mereka telah menemukan bukti-bukti bahawa Nabi Ibrahim ada isteri yang ketiga bernama Keturah. Cuma sekarang tak berapa yakin betulkah yang keempat tu Hajun. Tapi mereka menerima ada, tapi tak ada bukti yang kukuh. Sebab banyak yang cerita sehingga Keturah saja. Keturah diceritakan di dalam Injil, diceritakan di dalam Bible. Tapi Hajun tidak diceritakan. Jadi kita hendaklah banyak-banyak bersyukur kerana kita termasuk umat Muhammad yang secara kebetulan jagalah iman kita di mana saja kita berada. Nasihat tu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.